Bahkan dalam sejarah sahabat seperti Khabbab bin Arith, Al-Aflah, Bilal bin Rabah, yang perempuannya Zunairah, An-Nahdiyah, Ummu Ubais, perempuan Bani Muammar yang disiksa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab zaman jahiliyah dia, cukup membuatkan kita menitiskan air mata melihat kepada bentuk-bentuk penindasan dan kezaliman. Seterusnya apa berlaku langkah demi langkah, step demi step. Apa yang mereka buat kepada Rasulullah? Mereka buat kepada Rasulullah bila Rasulullah tak mau berhenti dakwah dia. Mereka mula melakukan seperti yang berlaku kepada diri Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Apa dia tuan-tuan? Assassination character. Pembunuhan karakter. Bunuh karakter seseorang ialah untuk menampakkan sesuatu bukan yang sebenar pada diri seorang supaya mendapat kepercayaan dalam masyarakat bahawa orang ni sekian. Sedangkan hakikatnya bahawa sesuatu itu tak pernah ada dan wujud pun pada diri orang yang didakwa. Contoh Nabi Muhammad lengkap, komplit, sempurna segala-galanya. Tetapi dalam sejarah kalau kita baca sirah-sirah, tuduhan apa yang tak pernah dilemparkan ke atas Nabi? Nabi pernah dituduh sebagai orang gila. Nabi pernah dituduh sebagai tukang syair. Nabi pernah dituduh sebagai tukang nujum. Nabi pernah dituduh kurang siuman. Macam-macam tuduhan dekat Nabi. Yang mana sebenarnya tuduhan itu benar atau salah? Salah. Tuduhan itu betul atau tak betul? Memang tak betul. Semua benda tu tak ada pada Nabi. Tetapi kenapa disebut, diwujud dan diada-adakan? Nak mematikan karakter Nabi. Supaya bila diadakan benda demikian, orang percaya. Yang menyebabkan orang menjauhkan diri daripada Nabi. Orang tak mau dengar perkataan dan dakwah Nabi selepas daripada ni. Benda ni bukan berlaku kepada Nabi sahaja, bahkan sampai kepada peringkat sahabat, sampai kepada peringkat ulama, sampai kepada peringkat pendakwah dan da'i-da'i yang wujud dalam dunia hari ini. Kalau ada orang dengki, kalau ada orang tak suka, kalau ada orang nak buat sesuatu pada dia, maka benda-benda ni berlaku walaupun tuduhan tidak seteruk yang pernah dilemparkan ke atas Rasulullah. Pendakwah ni macam ni, da'i ni macam ni, ustaz ni lagu ni, ustazah ni lagu ni. Kadang-kadang hak betul tu tak apalah. Kadang-kadang sebut benda tak betul, benda yang tak sepatutnya semata-mata nak menjatuhkan reputasi, nak buka aib, nak jatuhkan maruah seseorang. Adalah sebab-sebab tertentu kenapa mereka melakukan demikian. Begitu sedihnya melihat hati-hati manusia yang kelam, hati-hati manusia yang jahat. Baik, bila assassination character tak berlangsung, tak jalan juga, sebut macam-macam, tuduh macam-macam, dakwa macam-macam, tak jalan, orang tetap ikut Nabi, pengikut makin bertambah, maka mereka menggunakan jarum-jarum yang halus melalui penawaran-penawaran terhadap diri Nabi. Pergi jumpa dekat Nabi, tawarkan harta. Jumpa Nabi, tawarkan jawatan. Jumpa Nabi, tawarkan pangkat. Jumpa Nabi, tawarkan wanita. Macam-macam tawaran yang nak diberikan pada Nabi dengan syarat Nabi berhenti. Stop you punya dakwah. Tapi Nabi terima atau tidak? Nabi tak pernah menerimanya. Soal pangkat bukan pilihan Nabi, wanita bukan pilihan Nabi, harta kekayaan bukan pilihan Nabi, kemasyhuran dan populariti bukan pilihan Nabi. Akhirnya kerana terdesak mereka menemui siapa? Bapa saudara Nabi Abu Talib. Memberi kata putus. Dua perkara, sama ada kamu sendiri wahai Abu Talib yang menasihatkan anak saudara kamu Muhammad untuk stop dia punya dakwah, atau kamu lepaskan untuk kami sendiri berhadapan dengan dia. Lalu janji Abu Talib dia nak nasihatkan Nabi Muhammad, tetapi tidak.
Malah Nabi Muhammad tetap menjalankan dakwah dia. Mari lagi jumpa. Sesungguhnya kami amat menghormati kamu dengan usia kamu, dengan kedudukan kamu, dengan pangkat kamu yang disegani dan dihormati. Bila kami minta kamu berurusan dengan dia, kamu tak buat pun. Lalu apa cerita pula ni? Cakap sekali lagi. Lalu Abu Talib menemui Rasulullah. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya pemimpin kaummu datang bercerita mengenai kamu begitu begini, begitu begini. Jadi aku minta kepada kamu berdiam dirilah demi kemaslahatan aku dan demi keselamatan kamu, wahai anak saudaraku. Tolong diam, berhenti berdakwah, stop berdakwah. Demi maslahat aku pun serabut dah. Tiap-tiap kali mereka mari jumpa cakap benda sama. Dan aku bimbang mereka akan mengapa-ngapakan kamu. Tawaran ini ditolak oleh Nabi dengan kata-kata yang begitu indah. Seandainya matahari diletakkan di atas tangan kanan aku dan bulan di tapak tangan kiri aku, sampailah Allah memenangkan agama ini atau aku sendiri binasa dan terkorban kerananya, aku sesekali tidak akan berhenti. Sampai dia bangun dalam keadaan menangis, memalingkan wajah, membelakangkan Abu Talib dan nak meninggalkan Abu Talib. Abu Talib sambil menangis panggil, biarlah kalau begitu wahai anak saudaraku, buatlah sesuka hati kamu. Sesungguhnya aku tak akan sebut benda ni, tak akan kacau dah. Tetapi aku sekali tidak akan membiarkan mereka mengapa-apakan kamu. Cukup ke cerita ni? Mari lagi, tak puas hati. Bawa seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda yang handsome, Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Tujuan apa? Nak buat sistem bata. Nak tukar lelaki ni bagi dekat Abu Talib, mari Muhammad dekat aku. Ni kami bawa seorang pemuda yang baik, pemuda yang handsome, yang tampan. Kami akan bagi dekat kamu. Bila kamu ambil budak ni, kamu nak jaga dia macam kamu jaga anak saudara kamu Muhammad. Tak mau cakap apa, tak mau nasihat. Kamu nak belai, nak buat apa, ambillah. Dengan syarat tukar Muhammad bagi dekat kami. Lalu ini bentuk penghinaan. Ini bentuk provokasi terhadap Abu Talib. Kerana apa? Kerana kamu minta ambil lelaki kamu, nak suruh aku jaga, nak suruh aku belai, nak suruh aku cover, nak suruh aku security, sedangkan kamu nak ambil Muhammad, melakukan sesuatu yang kurang baik terhadap dia. Dan ini tidak aku terima sama sekali. Ini berlaku dalam rentang sejarah yang cukup lama, percubaan demi percubaan untuk menghancur dan memusnahkan kerjaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah lebih jauh, tak mau amanah ini disebarluaskan kepada sekalian makhluknya. Bahkan dalam sejarah sahabat seperti Khabbab bin Arif, Al-Aflah, Bilal bin Rabah, yang perempuannya Zunairah, An-Nahdiyah, Ummu Ubais, perempuan Bani Muammar yang disiksa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab zaman jahiliyah dia. Cukup membuatkan kita menitiskan air mata melihat kepada bentuk-bentuk penindasan dan kezaliman. Seterusnya apa berlaku langkah demi langkah, step demi step. Apa yang mereka buat kepada Rasulullah? Mereka buat kepada Rasulullah bila Rasulullah tak mau berhenti dakwah dia. Mereka mula melakukan seperti yang berlaku kepada diri Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Apa dia tuan-tuan? Assassination character. Pembunuhan karakter. Bunuh karakter seseorang ialah untuk menampakkan sesuatu bukan yang sebenar pada diri seorang supaya mendapat kepercayaan dalam masyarakat bahawa orang ni sekian. Sedangkan hakikatnya bahawa sesuatu itu tak pernah ada dan wujud pun pada diri orang yang didakwa.
Contoh Nabi Muhammad lengkap, komplit, sempurna segala-galanya. Tetapi dalam sejarah kalau kita baca sirah-sirah, tuduhan apa yang tak pernah dilemparkan ke atas Nabi? Nabi pernah dituduh sebagai orang gila. Nabi pernah dituduh sebagai tukang syair. Nabi pernah dituduh sebagai tukang nujum. Nabi pernah dituduh kurang siuman. Macam-macam tuduhan dekat Nabi. Yang mana sebenarnya tuduhan itu benar atau salah? Salah. Tuduhan tu betul atau tak betul? Memang tak betul. Semua benda tu tak ada pada Nabi. Tetapi kenapa disebut, diwujud dan diada-adakan? Nak mematikan karakter Nabi. Supaya bila diadakan benda demikian, orang percaya. Yang menyebabkan orang menjauhkan diri daripada Nabi, orang tak mau dengar perkataan dan dakwah Nabi selepas daripada ni. Benda ni bukan berlaku kepada Nabi sahaja, bahkan sampai kepada peringkat sahabat, sampai kepada peringkat ulama, sampai kepada peringkat pendakwah dan da'i-da'i yang wujud dalam dunia hari ini. Kalau ada orang dengki, kalau ada orang tak suka, kalau ada orang nak buat sesuatu pada dia, maka benda-benda ni berlaku walaupun tuduhan tidak seteruk yang pernah dilemparkan ke atas Rasulullah. Pendakwah ni macam ni, da'i ni macam ni, ustaz ni lagu ni, ustazah ni lagu ni. Kadang-kadang hak betul tu tak apalah. Kadang-kadang sebut benda tak betul, benda yang tak sepatutnya semata-mata nak menjatuhkan reputasi, nak buka aib, nak jatuhkan maruah seseorang. Adalah sebab-sebab tertentu kenapa mereka melakukan demikian. Begitu sedihnya melihat hati-hati manusia yang kelam, hati-hati manusia yang jahat. Baik, bila assassination karakter tak berlangsung, tak jalan juga, sebut macam-macam, tuduh macam-macam, dakwa macam-macam, tak jalan. Orang tetap ikut Nabi, pengikut makin bertambah. Maka mereka menggunakan jarum-jarum yang halus melalui penawaran-penawaran terhadap diri Nabi. Pergi jumpa dekat Nabi, tawarkan harta. Jumpa Nabi, tawarkan jawatan. Jumpa Nabi, tawarkan pangkat. Jumpa Nabi, tawarkan wanita. Macam-macam tawaran yang nak diberikan pada Nabi, dengan syarat Nabi berhenti. Stop you punya dakwah. Tapi Nabi terima atau tidak? Nabi tak pernah menerimanya. Soal pangkat bukan pilihan Nabi, wanita bukan pilihan Nabi, harta kekayaan bukan pilihan Nabi, kemasyhuran dan populariti bukan pilihan Nabi. Akhirnya kerana terdesak mereka menemui siapa? Bapa saudara Nabi Abu Talib. Memberi kata putus. Dua perkara, sama ada kamu sendiri wahai Abu Talib yang menasihatkan anak saudara kamu Muhammad untuk stop dia punya dakwah, atau kamu lepaskan untuk kami sendiri berhadapan dengan dia. Lalu janji Abu Talib dia nak nasihatkan Nabi Muhammad, tetapi tidak. Malah Nabi Muhammad tetap menjalankan dakwah dia. Mari lagi jumpa. Sesungguhnya kami amat menghormati kamu dengan usia kamu, dengan kedudukan kamu, dengan pangkat kamu yang disegani dan dihormati. Bila kami minta kamu berurusan dengan dia, kamu tak buat pun. Lalu apa cerita pula ni? Cakap sekali lagi. Lalu Abu Talib menemui Rasulullah. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya pemimpin kaummu datang bercerita mengenai kamu begitu begini, begitu begini. Jadi aku minta kepada kamu berdiam dirilah demi kemaslahatan aku dan demi keselamatan kamu, wahai anak saudaraku. Tolong diam, berhenti berdakwah, stop berdakwah. Demi maslahat aku pun serabut dah. Tiap-tiap kali mereka mari jumpa cakap benda sama, dan aku bimbang mereka akan mengapa-ngapakan kamu. Tawaran ini ditolak oleh Nabi dengan kata-kata yang begitu indah. Seandainya matahari diletakkan di atas tangan kanan aku dan bulan di tapak tangan kiri aku,
sampailah Allah memenangkan agama ini atau aku sendiri binasa dan terkorban kerananya, aku sesekali tidak akan berhenti. Sampai dia bangun dalam keadaan menangis, memalingkan wajah, membelakangkan Abu Talib dan nak meninggalkan Abu Talib. Abu Talib sambil menangis panggil, biarlah kalau begitu wahai anak saudaraku, buatlah sesuka hati kamu. Sesungguhnya aku tak akan sebut benda ni, tak akan kacau dah. Tetapi aku sekali tidak akan membiarkan mereka mengapa-apakan kamu. Cukup ke cerita ni? Mari lagi, tak puas hati. Bawa seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda yang handsome, Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Tujuan apa? Nak buat sistem barter. Nak tukar lelaki ni bagi dekat Abu Talib, mari Muhammad dekat aku. Ni kami bawa seorang pemuda yang baik, pemuda yang handsome, yang tampan. Kami akan bagi dekat kamu. Bila kamu ambil budak ni, kamu nak jaga dia macam kamu jaga anak saudara kamu Muhammad. Tak mau cakap apa, tak mau nasihat. Kamu nak belai, nak buat apa, ambillah. Dengan syarat tukar Muhammad bagi dekat kami. Lalu ini bentuk penghinaan. Ini bentuk provokasi terhadap Abu Talib. Kerana apa? Kerana kamu minta ambil lelaki kamu, nak suruh aku jaga, nak suruh aku belai, nak suruh aku cover, nak suruh aku security, sedangkan kamu nak ambil Muhammad, melakukan sesuatu yang kurang baik terhadap dia. Dan ini tidak aku terima sama sekali. Ini berlaku dalam rentang sejarah yang cukup lama. Percubaan demi percubaan untuk menghancur dan memusnahkan kerjaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah lebih jauh, tak mau amanah ini disebarluaskan kepada sekalian makhluknya.